Seperti mana yang kita tahu, antara kelebihan orang yang menunaikan umrah dan ziarah Nabi di Madinah Al-Munawwarah berpeluang untuk memperbanyakkan solat jenazah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala janazah falahu qirat, wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan atau kama qala." Maksudnya, sesiapa yang solatkan jenazah bagi dia satu qirat, dan sesiapa yang mengikut jenazah tersebut sehingga ia ditanam, maka dia mendapat 2 qirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam umrah. Biasa kalau kita tengok pada jemaah semua, setiap kali solat 5 waktu hampir tidak miss. Setiap kali solat 5 waktu, selepasnya kita akan mendengar Bilal akan melaungkan As-salatu alal amwad yarhamkumullah. Apakah maksudnya? Iaitu seruan kepada solat jenazah. Moga-moga jemaah dirahmati. Dan selepas itu berlakulah solat jenazah bagi sesiapa yang meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Dan seperti mana yang kita tahu, antara kelebihan orang yang menunaikan umrah dan ziarah Nabi di Madinah Al-Munawwarah berpeluang untuk memperbanyakkan solat jenazah. Sesiapa yang solatkan jenazah bagi dia satu qirat, dan sesiapa yang mengikut jenazah tersebut sehingga ia ditanam, maka dia mendapat 2 qirat. Apakah dia qirat? Dia dimaksudkan qirat adalah satu bukit Uhud. Bermakna jamaah salam umrah mampu untuk memperbanyakkan pahala sebesar bukit Uhud selama mana kita menyembayangkan jenazah. Adakah setiap kali satu jenazah itu? Mengikut Ibn Bas, bekas mufti Saudi Arabia, ketika itu dia mengatakan menurut kepada satu jenazah, rahmatnya dan rahimnya Allah SWT kepada hambanya. Maknanya kalau banyak jenazah, masa itu kita akan dapat bukit Uhud walaupun dalam satu solat. Wallahu alam. Dan ketika itu kita tahu 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Fatihah, takbir yang kedua selawat kepada Nabi, takbir yang ketiga doa kepada muslimin muslimat yang meninggal dunia, dan doa keempat untuk bersedia untuk salam. Itulah dia, moga-moga hari-hari bila diulangkan dengan apa yang disebut sebagai kematian, solat jenazah, perkuburan baqi', mengingatkan kita kepada end kehidupan kita. Sebab seseorang yang berkesan dan yang hebat, antaranya seorang sarjana barat Stephen Covey mengatakan, orang yang hebat dalam kajian dia mempunyai 7 habit yang begitu hebat. Antara satu habitnya adalah begin with the end in mind. Mula dengan mengingat matlamat akhir. Seseorang yang sentiasa mengingat matlamat akhir dia untuk bertemu dengan Allah adalah seseorang yang hebat dan akan membuat perancangan yang begitu baik untuk menghadapi hari yang end, hari yang akhir, hari yang pasti akan datang ini. Seperti mana yang kita tahu bahawa segala mayat-mayat ataupun jenazah-jenazah yang telah disembahyangkan, khususnya adalah penduduk Madinah, dia akan ditanam di perkuburan baqi'. Perkuburan baqi' yang kita tahu 3 ataupun 2 waktu yang biasa dibuka. Yang pertama selepas waktu subuh, dan yang kedua selepas waktu asar, dan yang ketiga adalah setiap kali untuk memasukkan jenazah di situ. Dan perkuburan baqi' ini ataupun nama lain dia adalah Baqi'ul Ar-Rarqad. Adalah tempat bersemadi para isteri-isteri Nabi SAW, begitu juga anak-anak Nabi, begitu juga sahabat-sahabat yang besar seperti mana Sayyidina Uthman, Imam Malik, Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang besar. Dan kita tahu Baqi' ini Rasulullah selalu menziarahinya pada waktu malam. Pada waktu malam, keluar pada waktu malam. Kalau kita di Malaysia mungkin berkaitkan ziarah kubur pada waktu malam pula berseorang diri adalah berkaitkan dengan ngangkung, perkara benda yang pelik. Tetapi Rasulullah sunnahnya dia suka melawat Baqi' seorang diri pada waktu malam, mengingatkan balik sahabat-sahabat yang telah pergi dahulu, mengingatkan tentang mati. Kerana zuru al-maqabir fa innahu yudhakkirukumul maut atau kama qala. Nabi kata, ziarahlah kamu akan perkuburan, dia mengingatkan kamu akan sebuah kematian.
Dan alhamdulillah banyak juga warga Malaysia yang berkesempatan untuk disemadikan roh-roh mereka ataupun jenazah-jenazah mereka di pekuburan Baqi' ini. Beruntunglah kepada mereka yang bersebelahan dan berjiran dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang besar. Antara yang pernah saya ingat adalah anak murid saya iaitu Khairun Nasirin yang juga pernah membantu Mantop Travel and Tours Sdn Bhd untuk melancarkan urusan umrah di sini. Begitu juga sahabat seperjuangan Ustaz Nur Razli Musa ataupun terkenal Ustaz Nur Razli Taliban yang berada di sebelah dengan makam anak Nabi Ibrahim AS dan berdekatan dengan Anas bin Malik, dan begitu juga dengan imam qiraat yang terkenal di Madinah, Imam Nafi' Al-Madani. Dan bagi penduduk Baqi' Al-Gharqad pekuburan ini, Nabi ada syafaat khusus pada hari kiamat untuk mereka yang ditanamkan di pekuburan Baqi'. Ya Allah, bangkitkanlah kami dan matikanlah kami di Madinah, ya Allah, tempat pekuburan Baqi' untuk mendapat syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak khusus. Dan sangguplah kami, ya Allah, berjiran dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami sayangi dan rindu itu. Moga-moga kita termasuk daripada ahli yang boleh syahid, dikurniakan syahadah untuk mati kat bumi Madinah yang mulia ini. Dan Nabi memberi peluang sesiapa yang benar-benar sidik ataupun benar dalam niatnya untuk mati syahid, walaupun dia tidak dapat syahid di Madinah, tidak dapat syahid di medan peperangan, tidak dapat syahid pada fisabilillah, walaupun dia mati di atas katilnya sendiri, tetapi dia dikira manazil ataupun tempat martabat dia adalah sebaris dengan para syuhada. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga saya dan tuan-tuan dibariskan dengan sebaris para syuhada, yang baik lagi pula syuhada yang berada di pekuburan Baqi' berjiran dengan kekasih agung Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.